Okey, satu. Okey, Syifa dah sedia. Saya dah tekan record. Syifa Arsha. Dah ke? Okey, dah boleh mula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bunga melati tumbuh melata, saya merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Yang dihormati pensyarah MPU 3122 iaitu Puan Syakimah binti Cik Hasbullah, pastinya menjadi teraju kebenaran, ahli-ahli panel yang pastinya akan sentiasa gigih melontarkan idea. Sidang hadirin yang dihormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam forum, salam Malaysia Madani. Saya Nur Syifa Arsha binti Maulana selaku moderator untuk forum kita pada hari ini. Ahli panel dan sidang hadirin yang dihormati Allah, Alhamdulillah bersyukur kita kehadrat Ilahi dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua pada hari ini. Selamat datang saya ucapkan kepada ahli-ahli panel jemputan. Ulik mayang nyanyian asli di lagu si gadis merdu sekali. Terima kasih sekalung budi sudi datang ke majlis kami. Sebelum saya memulakan sesi perbincangan forum kita pada hari ini, eloklah kiranya saya memberitahu bahawa forum ini mempunyai satu pusingan kesemuanya. Di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu 4 orang ahli panel kita yang cantik orangnya. Ahli panel kita yang pertama nama diberi saudari Nurul Adina binti Muhammad Nur Aidi. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, baik saudari. Okey, Alhamdulillah. Seterusnya yang manis senyumannya nama diberi Nur Nadira binti Rosdi. Apa khabar saudari? Alhamdulillah baik saudari. Okey, Alhamdulillah baik. Okey, seterusnya ahli panel yang ketiga nampak yakin dan tenang iaitu Nurul Hidayah binti Azhari. Apa khabar saudari? Baik, sebaik mood moderator malam ni. Okey, terima kasih. Okey, dan ahli panel yang terakhir iaitu ahli panel yang keempat walaupun nampak pemalu tetapi petah bicaranya iaitu saudari saudari Nur Ain Nadia binti Sulaiman. Apa khabar saudari? Alhamdulillah khabar baik. Terima kasih saudari. Okey. Alhamdulillah gembira mendengarnya. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memberi ruang kepada ahli-ahli panel kita untuk diberikan soalan, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu mauduk bual bicara forum kita pada hari ini. Jika tidak tahu tajuk forum dengan lebih dekat, bagaimana hendak faham isi-isi yang akan dilontarkan pada para panel kita pada hari ini. Bab kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Jadi, menurut Kamus Dewan edisi keempat, perkataan agama bermaksud kepercayaan kepada Tuhan dan sifat serta kekuasaan Tuhan dan penerimaan ajaran dan perintahnya. Jadi, di sini dapat dilihat Malaysia ialah sebuah negara yang mempunyai pelbagai budaya, agama dan bahasa. Pelbagai agama di Malaysia dapat dilihat seperti Buddha, Islam, Hindu, Kristian dan banyak lagi. Jadi, okey, jadi dapat dilihat dalam perlembagaan sendiri iaitu perkara 3, Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa agama Islam ialah agama bagi persekutuan tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana bahagian-bahagian persekutuan. Selain itu, perkara 11 mengenai kebebasan agama pula menyatakan tiap-tiap orang adalah berhak menganuti dan mengamalkan agamanya dan tertakluk kepada fasal 4 iaitu mengembangkan agama. Ini bermakna walaupun Malaysia ni telah mengisytiharkan Islam ni sebagai agama rasmi, tetapi penduduk Malaysia yang terdiri daripada pelbagai agama dan keturunan ni bebas mengamalkan kepercayaan masing-masing. Kebebasan ini akan membentuk perpaduan kukuh antar kaum yang telah dibuktikan dengan keamanan yang dikecapi oleh rakyat Malaysia pada hari ini. Okey, jadi sedikit sebanyak kita telah tahu apa tajuk forum kita pada hari ini. Para hadirin yang dihormati, saya tahu bahawa kalian tidak
tidak sabar lagi untuk mendengar hujah-hujah dari panel-panel kita yang hebat-hebat belaka. Jadi izinkan saya untuk membuka tirai diskusi forum kita dengan soalan yang pertama yang akan saya ajukan kepada ahli panel yang pertama, iaitu Saudari Arina. Mohon saudari memberikan penjelasan dan mengupas lebih lanjut tentang adakah kepelbagaian agama ni akan menjejaskan hubungan etnik di Malaysia. Dipersilakan saudari. Baiklah, terima kasih saudari. Pada pendapat saya, kepelbagaian agama ni dia sebenarnya tidak menjejaskan hubungan kaum yang pelbagai di Malaysia. Kerana perkara ini akan berlaku sekiranya kita menjaga hubungan yang harmoni sesama kaum dan sesama bangsa walaupun berlainan agama. Namun begitu, berdasarkan pembacaan saya ingin memulakan perbincangan pada hari ini dengan menceritakan satu isu yang berkaitan dengan agama dan kaum. Isu ini merupakan isu Instagram politik India hina Nabi Muhammad SAW diserang ribuan Muslim. Sebelum saya mengupas dengan lebih lanjut tentang isu ini, saya akan menceritakan serba sedikit kronologi kes ahli politik India yang menghina Nabi Muhammad SAW ini. Jadi pada 27 Mei 2022, Sharma mengambil bahagian dalam perbahasan mengenai pertikaian Majlis Gyan Vapi di saluran televisyen Times Now sebagai tindak balas terhadap kenyataan menghina Tuhan bagi penganut Hindu. Dan beliau membalas dengan teks dari hadis mengenai Nabi Muhammad SAW dan umur salah seorang isterinya iaitu Aisyah yang mengatakan bahawa Aisyah ni pada umur 6 tahun ketika berkahwin dan umur 9 tahun ketika perkahwinan itu disempurnakan. Dan pada masa lalu juga perkahwinan Muhammad dengan Aisyah ini menjadi subjek perdebatan yang meluas dan mendapat kritikan yang sangat tajam. Ulasan yang Sharma buat ini merujuk kepada salah satu hadis sahih Al-Bukhari. Jadi berdasarkan isu ini terdapat banyak kritikan yang diberikan oleh Muslim di seluruh dunia di laman Instagram ahli politik tersebut. Dan Malaysia juga tidak memandang enteng perkara ini berikutan kepelbagaian kaum dan agama di Malaysia. Hal seperti ini kerana kenapa Malaysia perlu campur tangan sedangkan kes ini berlaku di India. Hal seperti ini Malaysia perlu campur tangan kerana boleh mencetuskan sentimen perkauman dan keagamaan. Seperti yang kita ketahui dekat Malaysia ada pelbagai agama. Contohnya agama Hindu sendiri dan agama Islam. Dan dekat Malaysia juga ada bangsa India dan bangsa Melayu yang majoritinya Muslim. Oleh itu Malaysia bertindak menghantar wakil untuk bertemu dengan Perdana Menteri India untuk menyampaikan pandangannya berkaitan dengan isu yang berlaku ini. Dan Menteri Luar juga Datuk Seri Sharifuddin Abdullah hadir mesyuarat khas Menteri Luar ASEAN India pada 16 Jun yang lalu dan keesokannya beliau hadir mesyuarat dua hala dengan Menteri Luar India Dr. Subramaniam Jaishankar dan beliau sempat menyampaikan pandangan kerajaan Malaysia berhubung isu ini. Dan beliau, Dr. Subramaniam menyatakan penghinaan dilakukan tidak melambangkan pendirian India dan pihak mereka juga bersetuju jika kedua-dua pihak perlu mencari jalan supaya dapat menyelesaikan dengan cara lebih baik jika berulang pada masa hadapan, katanya. Dan berdasarkan protes yang diterima dari banyak negara terutamanya Malaysia yang bertindak berjumpa dengan Menteri Luar India dan menghantar nota protes berkaitan isu ini, ahli politik India Sharma pada 15 Jun menerbitkan permohonan maaf di Twitter tetapi digantung daripada BJP iaitu parti yang diwakilinya bernama Parti Bharatiya Janata. Dan secara peribadi sendiri, saya menyifatkan tindakan awal Malaysia dalam menyekang isu yang akan mencetuskan perbalahan berkaitan kaum dan agama ini di Malaysia ini wajar dicontohi negara lain. Selain itu, saya juga menyokong tindakan masyarakat yang menyerang Instagram parti politik tersebut. Walau bagaimanapun, serangan yang dilakukan mestilah beradab dan tidak menyentuh sensitiviti kerana setiap apa yang ditulis di media sosial mampu untuk mencerminkan peribadi seorang individu itu sendiri. Jelas sekali saya ingin tegaskan, sekiranya kita bijak menjaga hubungan harmoni sesama kaum
dan walaupun berlainan agama, maka tidak hairanlah jika Malaysia ini boleh harmoni dengan pelbagai kaum dan agama. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Saya serahkan semula arena forum ini kepada saudari pengerusi. Dipersilakan. Wah, hujan yang sungguh padat dan tepat sekali saudari Alina. Okey, jadi di sini dapat kita lihat bahawa isu di luar negara juga akan menjejaskan juga hubungan etnik mengenai kepelbagaian agama. Jadi seterusnya saya mohon penjelasan kepada ahli panel kedua kita iaitu saudari Nadira tentang soalan yang sama. Apakah pendapat saudari mengenai kepelbagaian agama ini akan menjejaskan hubungan etnik di Malaysia? Dipersilakan saudari. Okey, baiklah. Terima kasih kepada saudari moderator kita yang cantik lagi anggun ini. Baiklah, berdasarkan kepada tajuk forum kita pada hari ini iaitu mengenai kepelbagaian agama menjejaskan hubungan etnik. Adakah benar perkara itu? Adakah benar kepelbagaian agama ni akan menjejaskan hubungan etnik di Malaysia? Jadi kita rungkaikan sama-sama. Baiklah, seperti yang kita ketahui saudara-saudari sekalian, negara Malaysia ni merupakan sebuah negara majmuk dan telah berlakunya pembentukan masyarakat pluralistik sejak dari zaman penjajahan lagi sebelum pasca kemerdekaan berlaku. Jadi sebenarnya jadi kita telah ketahui bahawa negara Malaysia ni telah terdiri daripada pelbagai bangsa seperti bangsa Melayu, Cina, India dan sebagainya. Impak daripada kepelbagaian budaya dan bangsa inilah wujudnya kepelbagaian agama. Sebagai contoh yang telah disebut oleh saudari Arina tadi seperti agama Islam, agama Buddha, agama Hindu dan sebagainya. Namun begitu, jika kita meneliti semula perlembagaan dalam Malaysia yang telah disebut oleh moderator kita pada awal permulaan forum ini mengenai pada 1, agama Islam ini merupakan agama bagi persekutuan, tetapi mana-mana agama boleh diamalkan secara aman damai di negara kita. Jadi sebenarnya isu kepelbagaian agama sebagai satu medium yang menjejaskan hubungan etnik itu adalah tidak wajar wujud di negara kita kerana mana-mana bangsa pun telah diberikan kebebasan untuk mengamalkan mana-mana agama. Namun begitu, disebabkan oleh segelintir masyarakat kita sendiri yang mempunyai mentaliti rendah atau mentaliti negatif terhadap agama satu sama lain dan wujudnya perasaan tidak hormat antara agama telah menyebabkan satu kenyataan seperti forum kita hari ini iaitu kepelbagaian agama menjejaskan hubungan etnik. Jadi bagi pendapat saya, hubungan etnik ini tidak akan terjejas jika kita ada perasaan hormat menghormati antara agama lain. Sebagai contohnya, kita dapat lihat salah satu isu yang telah ditularkan iaitu yang mana isu seorang perempuan berbangsa Cina telah mengutuk dan menghina agama Islam di laman sosial. Dan perkara itu telah menaikkan amarah terutamanya bagi masyarakat berbangsa Melayu beragama Islam. Dan perkara ini apabila wujudnya isu sebegini, isu ini telah menerbitkan dua isu hangat sebenarnya, iaitu berkaitan dengan isu agama dan isu perkauman. Sebagai contoh, bila kita lihat saja tajuk daripada isu ini iaitu isu bangsa Cina menghina agama Islam. Isu pertama yang difokuskan adalah isu menghina agama Islam. Manakala isu yang kedua akan difokuskan oleh netizen dan masyarakat Malaysia adalah isu berbangsa Cina. Jadi rentetan daripada kepelbagaian agama ni, terbitnya isu-isu keagamaan sebegini, isu menghina agama, impak daripada itulah berlakunya sikap perkauman yang tinggi dalam kalangan Malaysia. Kerana apa? Kerana mereka akan sama-sama akan bergaduh dan berlakunya pergaduhan, percemuhan antara kaum dan sebagainya. Rentetan daripada itulah perkara ini kita dapat terbitkan iaitu kepelbagaian agama. Bangsa berbeza mempunyai agama yang berlainan, mereka mengutuk atau menghina agama lain. Perkara ini bukan sahaja menjejaskan kepada dirinya saja, malah akan menjejaskan kepada bangsanya juga.
Dan dari situlah kita dapat lihat mentaliti dan sikap perkauman yang tinggi akan sentiasa berkurung dalam jiwa masyarakat di Malaysia. Jadi pada pendapat saya, benarlah kepelbagaian agama ni akan menjejaskan hubungan etnik setiap masyarakat tidak mempunyai sikap menghormati antara agama satu sama lain. Itu sahaja daripada saya. Saya kembali semula kepada moderator. Isi yang sungguh padat dan benar sekali. Terima kasih atas penjelasan yang panjang lebar daripada saudari ahli panel kedua iaitu saudari Nadira yang berhubung dengan tajuk forum kita pada hari ini. Jadi marilah kita memanaskan lagi forum kita dengan soalan-soalan yang lebih hangat dan mencabar kepada ahli-ahli panel kita yang cerdik pandai orangnya. Okey, seterusnya saya ingin bertanyakan soalan dan mengajukan soalan kepada ahli panel kita yang ketiga iaitu saudari Hidayah untuk memberikan penerangan yang sungguh jelas mengenai isu agama yang menggugat kepelbagaian agama menjejaskan hubungan etnik di Malaysia. Dipersilakan saudari. Okey, baik. Terima kasih kepada saudari moderator di atas soalan yang diajukan. Agak gentar je bila melihat penerangan daripada panel-panel yang lain. Dan untuk menjawab soalan tersebut, saya memilih untuk saya bawakan dulu satu isu yang hangat. Sebenarnya dah terkenal di negara jiran kita iaitu negara Indonesia pada tahun 2022. Namun perkara ini kembali dihangatkan pada tahun di Malaysia, kembali dihangatkan di Malaysia sebab cerita ni, filem ni baru dibenarkan untuk ditayangkan di Malaysia ni. Ini tentang filem apa? Filem Butterfly, Mentega Terbang, di mana dalam sebentar ya. Akak tolong ambil kucing ni. Boleh tak? Tenang Kak. Sini Kak. Okey. Isu filem ini adalah satu filem yang kenapa saya katakan filem ini boleh menjejaskan kepelbagaian etnik kerana telah membenarkan pluralism dalam agama tu, di mana semua agama adalah sama rata. Sedangkan di Malaysia agama rasmi adalah agama Islam. Dan kita sinonim Melayu adalah beragama Islam. Tapi tidak semestinya agama-agama lain tidak boleh untuk menganut agama Islam. Namun yang menjadi kontroversinya apabila di dalam cerita tersebut yang di mana seorang ayah membenarkan anaknya yang berbangsa Melayu dan asalnya daripada keluarga Islam untuk memilih mana-mana agama yang ingin dianuti. Dan dalam masa yang sama, anaknya yang belum lagi bertukar agama tersebut melakukan perkara-perkara yang bebas, perkara-perkara yang dilarang dalam agama, namun dibenarkan dalam agama-agama yang lain. Ya, contohnya makan makanan yang diharamkan iaitu dengan izin daging khinzir. Dan perkara-perkara tersebut bagi orang yang tidak mempunyai satu pengetahuan agama yang fix, mereka akan terpengaruh, terutamanya anak-anak muda seperti anak-anak muda kita nantilah bila mereka tengok walaupun agama Islam tapi agama lain membolehkan untuk makan daging khinzir. Jadi takkanlah agama Islam tak boleh. Sedangkan itu satu makanan daripada haiwan juga. Memukul rata semua agama. Namun perkara ini dilihat dapat menjejaskan hubungan etnik apabila bangsa-bangsa lain, etnik-etnik lain yang triggered dengan pengharaman yang telah dilakukan oleh yang ada dalam hukum agama Islam tu. Dan dalam masa yang sama berlaku penyekatan terhadap penayangan filem ini, dan etnik-etnik lain yang terlalu menyokong pluralism agama ini membantahlah penyekatan filem ni. Sebab cakap apa orang kata, kita kalau tayang filem mereka tu menguntungkan, orang tengok kita dapat duit, dan nak kalau filem yang kontroversi akan menyebabkan orang rasa ingin lagi nak tengok, jadi semakin banyak orang akan datang ke program tu. Jadi itulah. Namun
dalam konteks ini yang kita dapat lihat entiti-entiti kerajaan yang perlu menjalankan tugas dengan sebaik mungkin adalah daripada Jabatan Komunikasi, bahagian-bahagian yang meluluskan filem-filem untuk masuk ke Malaysia ni, iaitu contohnya Jabatan Finas, dan semestinya Jabatan Agama Islam yang sepatutnya melihat perkara-perkara yang dalam sesuatu filem tu sebelum dikeluarkan ada tak yang menyentuh sensitiviti agama ni. Dan kita pun kalau sebagai orang Islam, bila mana perkara tersebut menyentuh agama kita tidak boleh duduk diam. Apatah lagi dalam perlembagaan Malaysia, agama Islam adalah sebagai agama rasmi. Itu saja daripada saya. Kembali kepada moderator. Okey, terima kasih saudari. Sungguh bijak saudari berkata-kata. Jadi kita pergi kepada ahli panel yang terakhir, iaitu saudari Nur Ainania. Okey, apakah isu yang sering timbul mengenai kepelbagaian agama yang menjejaskan hubungan etnik di Malaysia? Dipersilakan saudari. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudari Nur Syifa Aisyah. Jadi, tajuk kita pada hari ini iaitu kepelbagaian agama telah menjejaskan hubungan etnik di Malaysia. Jadi, adakah saya bersetuju dengan pernyataan di atas ataupun tidak? Mari saya memberikan hujah dan anda sendiri menilai sama ada saya bersetuju ataupun tidak. Jadi, isu yang saya telah pilih ini untuk menunjukkan bukti bahawa saya bersetuju dengan pernyataan di atas adalah tentang isu Jawi yang sedang hangat diperkatakan. Isu tersebut diambil daripada sebuah akhbar berita harian online yang bertajuk Budaya dan Sejarah Isu Jawi, Had Bahu Malaysia ke Belakang. Jadi, isu ini telah dikeluarkan pada tarikh 13 Ogos tahun 2019. Isu Jawi ini membuatkan masyarakat di Malaysia sukar untuk menunjukkan hubungan etnik di Malaysia. Kerana adanya pemikiran yang kuat, resis ini adalah sebuah pernikahan antara kaum lah. Jadi bahawa terdapat segelintir orang bukan Islam menolak pembelajaran Jawi di negara ini. Persatuan Pertubuhan Cina, iaitu pembelajaran Cina yang disebut dengan nama Dongzong ini, telah bersetuju dan menghasut rakyat untuk tolak pembelajaran Jawi sedekat di Malaysia. Mereka menganggap pembelajaran Jawi ini adalah agenda islamisasi yang boleh menjadikan sesiapa yang belajar Jawi ini boleh memasuki agama Islam. Jadi begitu juga kita pemikiran orang Cina ini seperti belajar Jawi ini boleh masuk Islam. Tapi kita pernah terfikir tak, adakah kita belajar Mandarin ini kita akan masuk agama Kristian atau Buddha? Tidak, bukan. Jadi begitulah belajar Jawi. Jawi hanyalah sebuah tulisan, bukanlah sebuah agama. Jadi penolakan tulisan Jawi ini telah menerima sokongan sebanyak 17 pertubuhan Cina pada muka kerajaan. Diambil daripada Metro 2 Januari tahun 2020. Segelintir orang Cina dan India menganggap Jawi ini merupakan sebuah dakwah agama Islam yang ingin menyuntik Islam secara halus dalam pendidikan, dalam dunia pendidikan. Jadi disebabkan isu ini, ia menjadi punca kepada perpecahan kaum di Malaysia, terutamanya dalam isu pendidikan. Tambah lagi, Dongzong juga telah tuntut bahawa tukarkan tulisan Jawi ini di papan tanda di sebuah sekolah jenis kebangsaan Cina di Pekan. Hal ini disebabkan di negeri Pahang tersebut telah menguatkuasakan bahawa menggunakan tulisan Jawi pada papan-papan tanda. Contohnya di premis, di perniagaan, di sekolah, di papan tanda jalan raya dan sebagainya. Dan juga mereka ini menolak tulisan Jawi dalam pembelajaran bahasa Melayu. Seperti yang kita tahu, dalam pembelajaran bahasa Melayu di sekolah rendah terdapat satu standard kandungan yang mengajar tentang Jawi. Jadi ada ibu bapa yang tidak menyokong, ibu bapa terutama ibu bapa yang bukan Islam ini tidak menyokong Jawi dan
tidak membenarkan anak mereka untuk belajar tentang Jawi ini. Perkara ini timbul disebabkan Malaysia ini mempunyai pelbagai agama dan mereka ini tidak memahami agama antara satu sama lain, menyebabkan berlakunya perselisihan faham terhadap agama lain. Jadi orang bukan beragama Islam ini mempunyai stereotip buruk terhadap orang Islam. Contohnya isu Jamilah, dia mengatakan orang Islam ni ada perkara yang ada benda yang dia ingin menyuntik agama, maksudnya menyuntik agama Islam dalam diri anak-anak mereka. Jadi sepatutnya kita perlu ubah mentaliti kita sebagai rakyat ini bahawa tulisan Jawi ini bukanlah tentang agama Islam, tetapi ia merupakan satu tulisan sahaja. Sekiranya masyarakat masih berfikiran negatif ini, maka akan tak wujudlah hubungan etnik dalam Malaysia ini kerana masing-masing agama tiada persefahaman untuk memahami agama dan sentiasa berpandangan buruk terhadap satu sama lain. Jadi anda sendiri boleh menilai sama ada pelbagai agama di dalam hubungan etnik ini. Anda sendiri boleh menilai bahawa pelbagai agama di dalam hubungan etnik ini adalah baik atau tidak. Sekali. Okey, jadi hadirin sekalian, dapat kita lihat pada hari ini hebat sekali keempat-empat ahli panel kita pada hari ini yang memberikan penjelasan mengenai kepelbagaian agama menjejaskan hubungan etnik di Malaysia. Jadi konklusinya di sini jelaslah bahawa kepelbagaian agama tidak akan menjejaskan hubungan etnik di Malaysia sekiranya kesemua masyarakat Malaysia saling menghormati dan memahami perlembagaan yang diperuntukkan. Oleh itu, masyarakat Malaysia perlu menjalinkan dan memupuk hubungan antara agama agar hubungan etnik dan integrasi nasional antara kaum dapat dikukuhkan. Baiklah, sebelum kami mengundur diri, terimalah serangkap pantun nan indah daripada saya. Tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Salam hormat sehingga kita bertemu lagi. Akhir kata, orang putih, orang Pakistan. Terima kasih, syukran jazilan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.